Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Buat pertama kali, angka kematian harian global COVID-19 catat rekod tertinggi iaitu mencecah 18,000 orang. Lebih membimbangkan, mutasi varian baharu turut tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Ketua Teknikal Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi COVID-19, Maria Van Kerkhove, bagaimanapun menegaskan usaha memerangi pandemik tidak akan terhenti. Beliau yakin wabak maut itu dapat diperangi. Maria juga menggesa dunia agar tidak saling berbalah, sebaliknya terus berjuang untuk melawan pandemik. Sementara itu, data terkini WHO menunjukkan varian baharu COVID-19 yang pertama kali dikesan di Britain telah merebak ke 70 buah negara. Manakala dalam tempoh seminggu, varian berkenaan tersebar ke 10 buah negara. Perdana Menteri Britain Boris Johnson pada minggu lalu memberi amaran bahawa penyebaran varian itu amat membimbangkan. Ketika ini, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di seluruh dunia melebihi 100 juta, manakala angka kematian hampir mencecah 2.2 juta orang. Amerika Syarikat merekodkan lebih 25 juta kes dan jumlah kematian mencecah 420,000. Presiden Joe Biden sebelum ini berjanji akan meningkatkan program vaksinasi di negara berkenaan. Dalam pada itu, Bank Pusat Amerika akan mengekalkan kadar faedah yang rendah sehingga sektor pekerjaan di negara itu kembali pulih. Perkara itu diputuskan Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC selepas mesyuarat pertama tahun 2021. Amerika kini dalam usaha menyelamatkan ekonomi bernilai $1.9 trilion. Menurut FOMC, kadar pinjaman akan dikekalkan dan menjadi penanda arah sehingga kadar inflasi kembali meningkat sehingga 2%, manakala kadar pengangguran berada pada kadar 6.7%. Keadaan itu mendorong Bank Pusat mengalihkan fokus membantu pasaran buruh untuk kembali pulih. Di Lubnan, lebih 200 orang cedera akibat pertempuran di daerah Tripoli. Penunjuk perasaan marah dengan arahan perintah berkurung selain krisis ekonomi yang teruk. Pasukan keselamatan terpaksa melepaskan gas pemedih mata selepas mereka bertindak ganas membaling bom petrol dan batu. Sekurang-kurangnya 66 orang dimasukkan ke hospital. Pasukan keselamatan pula melaporkan 9 anggotanya cedera. Rusia menyokong cadangan Palestin bagi membincangkan pelan damai Asia Barat di peringkat menteri. Ini susulan Amerika Syarikat mengatakan bakal melaksanakan pembaharuan terhadap hubungan dengan rakyat Palestin bawah pentadbiran Joe Biden. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov pada mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Asia Barat yang diadakan menerusi persidangan video. Pihaknya juga sedia mengutarakan pandangan mengenai pihak yang bakal terlibat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA dan rakan sekutunya di United Kingdom membenarkan pesawat Boeing 737 MAX untuk terbang semula di ruang udara Eropah. Pengarah EASA Patrick Kay berkata, keputusan itu dibuat selepas pihaknya melakukan analisis menyeluruh. Keputusan dibuat selepas 22 bulan pesawat jenis itu dilarang membuat penerbangan berikutan terbabit dalam 2 kemalangan maut. Pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang pada Mac 2019 selepas 2 tragedi berasingan yang mengorbankan 346 nyawa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United dimalukan dengan kekalahan 1-2 kepada pasukan tercorot Sheffield United awal pagi tadi. 2 gol pelawat dihasilkan oleh Keane Bryan pada minit ke-23 dan Oliver Burke pada minit ke-74. Manakala gol tunggal United dijaringkan Harry Maguire pada minit ke-64. Keputusan lain, Chelsea diikat seri 0-0 oleh Wolves, Burnley tundukkan Aston Villa 3-2, Everton dan Leicester seri 1 sama, manakala Brighton seri tanpa jaringan dengan Fulham. Beralih ke saingan Piala Sepanyol, Barcelona mara ke suku akhir selepas menyingkirkan Rayo Vallecano 2-1. 2 gol Barca dijaringkan oleh Lionel Messi dan Frankie de Jong, turut layak Sevilla yang menundukkan Valencia 3-0. Almeria pula menewaskan Osasuna 5-4 dalam penentuan sepakan penalti. Akhir sekali Piala Itali, Juventus menempas slot ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spal 4-0. Turut mara Atalanta yang menewaskan Lazio 3-2. Di separuh akhir, Juventus akan bertemu Inter Milan, manakala Atalanta bakal berdepan sama ada Napoli ataupun Spezia.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadil Osman dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP dan amalkan langkah pencegahan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.